Yang berhormat Teni Pua, guru saya dalam 1MDB. Saya bukan ahli ekonomi, taklah faham sangat, tapi melalui ceramahnya sebelum pilihan raya dahulu, saya dapat sikit sebanyak memahami apa dia skandal 1MDB itu. Artinya, beliau seorang yang bergerak ataupun dipanggil living example, contoh yang bergerak, yang mendedahkan skandal rasuah yang terbesar yang berlaku di dunia. Termasuklah rakan-rakan yang lain yang mendedahkannya. Kita juga bersama dengan malam ini Setiausaha Agung kita, Anthony Loke. Memang beliau semasa menjadi menteri dianggap menteri yang namanya cukup harum sebagai menteri pengangkutan pada waktu itu. Kita juga ada Govind. Kita tahu menteri penerangan ini selalunya tempat pemimpin UMNO menjadi menteri penerangan. Jabatan penerangan sarang UMNO. Tiba-tiba Pakatan Harapan Pemerintah Tun Mahathir meletakkan anak Karpal Singh DAP jadi menteri penerangan. Bayangkan bagaimana Govind menghadapi kerenah dalam Kementerian Penerangan. Sebab kita tahu di antara di bawah Kementerian Penerangan ini termasuklah pegawai-pegawai penerangan yang bertugas untuk UMNO dan Barisan Nasional. Betapa sukarnya Govind menghadapi mereka, dan beliau seorang menteri yang cukup tabah menghadapi kerenah pegawai-pegawai. Saudara-saudari sekalian, kita akui dalam pemerintahan kita ada kekuatan, ada kelemahan. Kita cakap orang ni rasuah, jabatan ini menyeleweng, kita tidak dapat pastikan. Sebab itu kita ambil alih pemerintahan, di antara mesyuarat awal kabinet, kita bersetuju menubuhkan jawatan kuasa siasatan penyelewengan yang berlaku terutama di Kementerian Pertahanan. Lebih kurang 1 tahun jawatan kuasa yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang, bekas Ketua Audit Negara, membuat penyiasatan di Kementerian Pertahanan. Didapati di antaranya projek bina kapal di Lumut yang dipanggil LCS yang nilainya lebih 7 bilion ringgit, 8 bilion ringgit. Didapati dalam laporan itu, kata Tan Sri Amrin Buang, 1 bilion tak dapat ditrace ke mana wang itu pergi. Bayangkan, kalau satu projek yang begitu besar, 1 bilion tak dapat dikesan. 500 juta kerajaan rugi land swap, kemudian pembelian helikopter tak sampailah kepada hari ini. Inilah penyelewengan yang dapat didedahkan. Siap laporan itu, kerajaan kita pun jatuh. Kita tidak boleh meneruskan tindakan-tindakan selepas itu. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, kita memilih
sistem parliamentary demokrasi yang dapat majoriti jumlah ahli parlimen, merekalah yang memerintah. Yang kurang majoriti menjadi pembangkang. Pada pilihan raya 2018, Pakatan Harapan dapat majoriti. Maka kita memerintah. Kalau ada kelemahan, kesilapan, pembangkang naklah bekerja, jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan melalui pilihan raya pada 2023. Tetapi mereka jatuhkan kerajaan dengan membeli wakil-wakil rakyat dalam gerakan yang dipanggil Sheraton Move. Langkah Sheraton atau langkah syaitan. Ini merosakkan sistem demokrasi di Malaysia. Sistem parliamentary demokrasi. Negara kita tidak stabil lagi. Sampailah sekarang ini. Tak stabil. Sebab yang jadi Perdana Menteri menunggu hari untuk jatuh. Mahyudin 17 bulan. Naik Ismail Sabri. Ismail Sabri pun goyang setiap hari. Mungkin jatuh, mungkin tidak. Artinya kerajaan tidak stabil. Bila kerajaan tidak stabil, pelabur mana nak datang? Sekarang pelabur-pelabur besar lari ke Indonesia dan pergi ke Vietnam. Kita berada dalam keadaan yang cukup teruk sekarang ini. Hadirin yang dihormati sekalian, Lim Kit Siang masih lagi hidup. Beliau seluruh hidupnya berjuang untuk demokrasi dan menghidupkan parliamentary demokrasi. Ini kerja Lim Kit Siang. Kena tangkap, kena jail, dia tetap yakin dengan proses demokrasi. Usaha Lim Kit Siang dan kita semua dihancurkan oleh pengkhianat politik pada gerakan Sheraton yang berlaku pada tahun 2020. Demokrasi dibina selepas merdeka dihancur pada tahun 2020. Sekarang anak-anak muda di hadapan ini, anak cucu Lim Kit Siang yang ada di hadapan ini, bangun semula, bina semula negara Malaysia yang demokrasi. Kita tak boleh izinkan kehancuran ini berterusan. Sebab itu kita kena bekerja kuat untuk mengembalikan sistem parliamentary demokrasi. Di antaranya kita nak pindah segera Akta Lompat Parti, Akta Anti-Hopping Law mesti dipercepatkan untuk meyakinkan rakyat supaya keluar mengundi dan menegakkan semula sistem parliamentary demokrasi. Saudara yang dihormati sekalian, memang kerajaan Pakatan Harapan jatuh di atas usaha untuk menjadikan Malaysia dipimpin oleh Melayu Islam. Melayu dan Islam. DAP bahaya. Mesti keluarkan DAP daripada kerajaan. Sebab DAP anti Melayu. Saya didatangi oleh pemimpin-pemimpin bersatu, pemimpin UMNO. Di antaranya selamatkan Melayu dan Islam dengan memisahkan
Pak Kerajaan dengan DAP. Akhirnya mereka berjaya melalui Sheraton Move, jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. DAP tidak berada dalam kerajaan. Sekarang sama ada Ismail Sabri ataupun Mahyudin Yassin, mereka menegakkan kerajaan Melayu Islam. Adakah kerajaan Melayu Islam ini membantu Melayu? Bantu Melayu atau tidak? Apa berlaku di Kelantan? Masalah air pun tak selesai. Bila Menteri Keuangan Lim Guan Eng dan Tony Phua, mereka berusaha memberi lebih kurang 400 juta kepada Kelantan. Apa mereka buat? Yang pertama mereka beli Mercedes dulu kepada exco mereka. Bukan nak membantu orang Melayu yang miskin di Kelantan itu. Ya, di bawah kerajaan UMNO BN kita berbangga. Skandal terbesar 1MDB. Didedahkan bagaimana penglibatan termasuk 3 wanita Melayu dalam skandal 1MDB. Salah seorangnya mendapat upah rumah yang bernilai 10 juta US dollar. Apakah ini orang Melayu nak bangga kalau mereka menjadi juara dalam rasuah 1MDB ini? Inilah yang perlu kita lawan. Sebab isu perkauman, racial issue ini masih laku di Malaysia. Masih dimainkan isu politik ini. Melayu Islam, rasuah pun tak apa, curi pun tak apa, asalkan dia Melayu, asalkan dia Islam. Ini satu pahaman celaka yang berlaku di Malaysia sekarang ini. Pahaman yang perlu ditentang. Sebab kalau rasuah asalkan Melayu tak apa, bosku. Kalau pahaman ini berterusan, saya bimbang. Saya bimbang. Malaysia menuju seperti Sri Lanka. Sri Lanka isu perkauman antara Sinhalese dengan Tamil. Etnik agama. Rasuah berleluasa. Sebuah negara yang maju di tahun 50-an, 60-an, Colombo, Sri Lanka sekarang menjadi negara bankrupt. Apakah Malaysia dengan main isu perkauman, isu agama yang sempit ini, apakah kita satu hari akan menuju seperti negara Sri Lanka? Minta Allah Tuhan lindungi kita. Sebab perkara perkauman ini memang mudah dibakar, tapi amat susah dipadam. Inilah pengajaran kepada kita. Sebab itu kita kena membina semula Malaysia dan kita pulihkan demokrasi berparlimen di Malaysia. Pilihan raya akan datang, kita harap Pakatan Harapan dan rakan-rakannya akan kembali memerintah Malaysia. Terima kasih. Sese kepada semua.